di Malaysia ni, hidup berbilang kaum dan juga berbilang jenis orang, termasuk nanti raya kita pun lebih kurang lah. Dan Alhamdulillah, kerana pagi ini kita akan bersama dengan kata kunci yang sama yang saya gunakan tadi, asam garam, yang akan kita mula ceritakan babak-babak yang melibatkan Aisyah radhiyallahu anha dalam rumah tangga ini. Dan saya rasa saya perlu bermula dengan satu sangkaan ataupun jangkaan. Kebiasaannya kepada pasangan-pasangan barulah, saya rasa tuan-tuan pun pasangan-pasangan yang tak berapa baru dah. Tapi kalau awal dulu, saya ingat saya pun melalui pengalaman yang sama bila nak menikah. Bila kita dah cadang nak berkahwin, mulalah kita membaca dan mengambil tahu tentang kehidupan pernikahan itu, yang bahagian yang indah-indah lah. Kita baca novel-novel cinta, mungkin kita akan mula membayangkan nanti macam mana ya bila balik rumah isteri sambut salam tangan kita, suami hujung minggu bawa kita jalan-jalan misalnya. Itu adalah gambaran awal pernikahan yang saya sendiri pun lalui satu ketika dulu sebelum akhirnya sekarang dah beranak 3 lah. Cuma apa yang saya boleh ceritakan, cerita kita pada pagi ni, saya hampir sebut malam, ingat malam lagi ya. Pagi ni kita akan mendengar satu cerita, rangkuman cerita daripada kehidupan Nabi SAW bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha, yang saya rasa mungkin dia akan agak apa ya. Saya rasa pengalaman saya ceritakan cerita-cerita ini kepada mana-mana tempat pun, biasanya dia akan mendatangkan satu perasaan yang tak senang sikit. Kerana ia memberikan satu gambaran yang sebaliknya daripada apa yang kita sangkakan, daripada apa yang kita jangkakan, daripada apa yang kita bahkan harapkan dalam kehidupan rumah tangga Nabi SAW sendiri. Ini saya bagi tahu penafian awal-awal lah, supaya sama-sama kita terkejut mungkin pagi ini dalam masa yang sama apabila cerita ini termaktub dalam riwayat hadis Nabi SAW dan diriwayatkan bukan oleh orang lain, oleh Aisyah sendiri. Maksudnya Aisyah, pelaku kepada cerita ini sendiri, yang merekodkan cerita ini untuk kita. Dan ia terus diriwayatkan zaman demi zaman. Saya tak rasa ini satu cerita yang tujuan ia wujud adalah untuk dirahsiakan. Saya tak rasa ini satu cerita yang kita akan label sebagai aib rumah tangga Nabi SAW. Kita akan cakap, ini adalah cerita-cerita yang mungkin sekali lalu kita akan nampak macam ini membongkar, ini adalah rahsia rumah tangga, kenapa nak ceritakan? Tapi kalau ia ada dalam hadis, saya akan anggap ini adalah satu pelajaran daripada kehidupan Nabi SAW untuk kita semua. Supaya kita sendiri, bila kita melalui kehidupan rumah tangga, dan mungkin kalau untuk tuan-tuan, anak-anak kita lah, ataupun menantu kita, bila mereka melayari bahtera pernikahan, bahtera perhubungan suami isteri, mereka kena meletakkan jangkaan yang sama dan tidak boleh melebihi daripada apa yang berlaku dalam realiti rumah tangga Nabi. Sebab kawan-kawan saya dalam bila terlibat banyak dengan kes mahkamah, dia akan sebut satu benda yang sama. Dia kata punca terbesar keluarga berantakan, sebab dia banyak kuruskan kes-kes di mahkamah, kes cerai. Dan dia akan sebut perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut mereka yang bertarung, berhujah, berhadapan di mahkamah ini, kadang-kadang kita tak sangka boleh keluar daripada orang yang paling kita sayang satu ketika dulu. Dan ia berpunca daripada harapan-harapan yang tidak dipenuhi. Ini saya ambil terus daripada apa yang disebutkan. Lawyer sendiri sebut cerita ni. Harapan-harapan yang tak dipenuhi. Dan dari mana datangnya harapan tu? Kita harap tiap hari pasangan buka pintu, senyum misalnya. Kan? Ataupun kita harapkan tiap bulan suami kena sekian. Isteri kena sekian. Kan? Kita memberikan harapan yang berlebihan sehingga akhirnya bila harapan tu tak dipenuhi, maka ia akan mengecewakan.
ia akan mula menimbulkan prasangka. Ia akan mula menimbulkan persepsi tidak baik kepada pasangan. Yang lama kelamaan akan timbullah persepsi-persepsi jahat. Kamu curang, kamu itu, kamu ini. Dan akhirnya dia membawa kita kepada satu kebinasaan yang paling menakutkan dalam pernikahan. Apabila kita berpisah, bukan atas sebab-sebab yang besar pun. Sekadar cemburu, sekadar tak senang, sekadar sangka-sangka. Dan akhirnya menyedihkan kerana ia merosakkan satu institusi yang sangat indah dalam kehidupan kita, iaitu kekeluargaan. Dan inilah yang akan membantu kita cerita-cerita sebenar dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita namakan sebagai asam garam lah dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mulakan dengan cerita Aisyah. Jangan risau, lepas ni kita akan cerita pula sudut-sudut yang boleh seimbangkan topik pagi ni. Pagi ni mungkin akan nampak macam agak sensitif lah nak cerita benda ini. Jangan risau, bulan depan kita akan ceritakan pula tentang ketokohan Aisyah sebagai seorang periwayat hadis yang luar biasa, sebagai seorang ulama dalam kalangan sahabat yang akan membetulkan beberapa sahabat lain bila mereka memberikan hukum ataupun keputusan dalam kes-kes tertentu selepas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah yang betulkan. Aisyah akan ada ketokohannya nanti. Tapi pagi ni beri ruang sekejap untuk kita berkenalan satu sudut yang mungkin kita akan nampak kelemahan, tapi dalam masa yang sama kita belajar bahawa akhirnya Aisyah pun manusia dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun manusia. Cuma Nabi itu Nabi lah. Manusia yang memberikan pelajaran, manusia yang memberikan hikmah, manusia yang memberikan panduan dalam kehidupan. Saya mulakan dengan sebuah hadis. Ada beberapa hadis yang saya harap saya sempat baca semua pada pagi ini. Tapi kita mulakan dengan pengakuan daripada Aisyah sendiri. Bahawa Aisyah ini, radhiyallahu anha, disebut kepada kita, "Ma ghirtu li ahadin minan nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah." Aku ni dihinggapi oleh satu penyakit ghirah. Ghirah ni bukan ghairah dalam bahasa Melayu. Ghirah maksudnya cemburu. Aisyah ini, dia terkena satu penyakit yang akan kena pada semua orang. Mengikut Imam Nawawi bila syarah hadis ini, dia akan cakap, ghirah ini ma'fu anhu. Perasaan cemburu adalah fitrah. Boleh kena pada sesiapa. Termasuk saya, termasuk tuan-tuan. Kita semua. Wa huwa ma'fu anhu. Imam Nawawi sebut syarah hadis ini, dan perasaan cemburu itu dimaafkan. Sebagaimana Aisyah sendiri mengaku pada kita, dia ada perasaan cemburu, dan cemburu yang paling berat dilalui oleh Aisyah adalah cemburu kepada Khadijah. Sedangkan Khadijah, kalau kita ukurlah umur Khadijah, meninggal dunia, wafat sekitar tahun ke-9 kenabian, bermaksud ada lebih kurang 4 tahun saja sebelum hijrah ke Madinah. Yang ketika itu umur Aisyah adalah 6 tahun. Maksudnya Aisyah hanya sempat 2 tahun bersama dengan Khadijah. Itu pun dia berumur 2 tahun lah. Tak ada pengalaman sangat dengan Khadijah. Tak ada pergaulan sangat dengan Khadijah radhiyallahu anha. Tapi Aisyah sebut, orang yang paling aku cemburu adalah Khadijah. Dan cemburu kepada Khadijah itu membawa kepada tindakan-tindakan, perasaan-perasaan yang tak baik kepada Khadijah sendiri. Dan salah satu daripada hadis yang kita telah bincangkan dalam kuliah pertama, siapa yang rasa nak semak balik, cari kuliah pertama kita di sini, dengan bermula kita buka kitab Sahabiat Haula Rasulillah, boleh buka kita video tersebut untuk tengok hadis pertama. Itu sebenarnya nak jadi hadis pertama, tapi saya dah ceritakan, maka tuan-tuan boleh tonton semula lah. Syarah kepada hadis pertama tersebut. Dan kita faham, dalam masa yang sama, cemburu Aisyah itu kuat. Dalam masa yang sama, Nabi SAW pun, dari sudut perasaan Nabi, Nabi ada ramai isteri kan, ada paling ramai pernah berkumpul sekali 9 orang. Nabi ada 11 orang, tapi yang pernah berkumpul sekali paling ramai 9. Ya? Dan itu berlaku di hujung hayat Nabi. Ya? Isteri yang 9 orang yang berkumpul sekali, dia adalah sekitar 2 ataupun 3 tahun terakhir Nabi SAW. Bayangkan umur yang, ni bukan umur pencen, ni umur yang nak meninggal dunia dah. Umur Nabi SAW 60 tahun, ketika inilah berlaku banyak asam garam dalam rumah tangga Nabi SAW. Saya kalau secara peribadi memikirkan
semakin menua itu semakin kita harap masalah rumah tangga kita betul berkurang lah kan. Tapi Nabi SAW umur 60 tahun, di sinilah banyak saya mengutip hadis-hadis krisis rumah tangga Nabi. Betul? Hadis-hadis yang berkaitan krisis rumah tangga Nabi SAW akan berlaku di hujung hayat Nabi. Umur 60 tahun. Dan di sinilah berlaku cerita-cerita yang saya akan ceritakan kali ini. Iaitu tentang bagaimana kecemburuan Aisyah itu membawa kepada beberapa cerita yang sama ada negatif ataupun positif. Kita tahu kita boleh belajar sesuatu daripada cerita ni. Antaranya, Aisyah, untuk kita faham dulu kadar kecintaan Nabi SAW kepada Aisyah. Saya ambil satu contoh je lah untuk kita faham. Masa tak banyak ni. Nabi SAW kan membahagikan setiap isteri itu ada satu malam. Dan para sahabat memahami bahawa Aisyah nak dibandingkan dengan isteri lain, Aisyah itu lebih Nabi cintai. Nabi SAW adil kepada semua, berikan nafkah secara adil, tapi bab cinta, bab perasaan ni Nabi SAW mengakui, dan para sahabat pun faham Nabi lebih cinta Aisyah berbanding yang lain. Antara buktinya apa? Para sahabat dan para delegasi yang datang nak jumpa dengan Nabi SAW bawa proposal, bawa projek, mereka akan bentangkan projek itu, pitch projek itu pada hari Aisyah. Pada hari Aisyah, mereka tahu Nabi SAW akan, barangkali kita boleh bayangkan dalam kestabilan emosi yang paling baik sekali lah. Maka sahabat, bila mereka nak minta sesuatu daripada Nabi, mereka akan minta pada hari Aisyah. Ini satu bukti. Ada banyak lagi bukti lain yang kita boleh faham. Nabi SAW lebih mencintai Aisyah berbanding yang lain. Tapi Nabi bukanlah tidak adil. Semua hak diberi sama rata. Tapi dari segi kecintaan, Nabi lebih cinta Aisyah berbanding yang lain. Okay? Maka gabungan dua ini, kecemburuan Aisyah, dalam masa yang sama, kecintaan Nabi SAW terhadap Aisyah lebih daripada yang lain, akan membawa beberapa peristiwa yang menjadi asam garam dalam kehidupan keluarga ini. Dan supaya kita faham bahawa inilah realiti dalam rumah tangga. Kita tengok dulu hadis yang pertama. Yang ini disaksikan sendiri oleh Abu Bakar. Ada dua watak dalam sirah lah. Sebagai mentua Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab. Mereka sentiasa ada satu perasaan yang risau. Ialah jadi mentua ni, kalau ialah biasanya mentua tu kan lebih dominan kan. Atau tuan-tuan lah lebih tahu perasaan tu kan. Tapi menantu tu lebih takut dengan mentua lah, berbanding dengan mentua takut dengan menantu. Kalau balik kampung, kita jagalah perangai kita sikit. Jaga adab, jaga anak-anak kita. Sebab kita rasa kita nak berikan satu satu gambaran yang baik-baik kepada mentua gitu. Kalau salah nanti kena tegur. Biasanya mentua lebih dominan berbanding menantu. Tapi dalam kes Nabi SAW, oleh kerana menantu mereka adalah Rasulullah SAW, mestilah mereka lebih risau. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab sangat risaukan reputasi mereka sebagai mentua Nabi SAW, sebab anak mereka dinikahi Nabi, Aisyah binti Abi Bakar dan Hafsah binti Umar Al-Khattab. Kedua-dua ni risau reputasi mereka akan terganggu kalaulah Nabi SAW terluka disebabkan anak-anak mereka. Dan kita kena tahu, Hafsah nanti ceritanya bila kita sampai topik Hafsah binti Umar, kita akan ceritakan detail tentang Hafsah. Tapi Aisyah sendiri ada ceritanya. Satu hari, ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Mana dia cerita tu? Okey ni. Okey. Satu hari, saya mudahkan ceritalah masa tak berapa ada. Okey ni. Satu hari, Abu Bakar radhiyallahu anhu lalu di sekitar rumah Nabi SAW, dan hari itu adalah hari Aisyah. Dan Abu Bakar dengar ada dipanggil apa? Keriuhan dalam rumah Nabi SAW. Dan dia dengar suara di dalam rumah itu. Bayangkan rumah zaman tu bukanlah soundproof sangat. Pakai pelepah tamar. Dan mat brick saja zaman tu. Dan mereka, Abu Bakar mendengar keriuhan dalam rumah Nabi SAW. Dan Abu Bakar tahu itu adalah suara Aisyah. Bila ayah kan, dia tahu suara anak dia macam mana. Abu Bakar tahu ini adalah suara Aisyah. Dia angkat suara ke atas Nabi SAW. Demikian kalau kita dalam situasi ini,
baik sebagai suami atau isteri, suami angkat suara ataupun isteri angkat suara, dia akan menyakitkan. Dan bayangkan Nabi SAW, yang kita tahu Nabi adalah insan terbaik, Nabi adalah suami terbaik. Dan Aisyah, of course, ibu kita semua, kita tahu Aisyah adalah model isteri yang sempurna yang kita boleh bawakan ke hadapan anak-anak kita, menantu kita pada hari ini. Tapi tetap dalam rumah tangga ini, Aisyah angkat suara kepada Nabi SAW. Dan Abu Bakar dengar daripada luar. Dan apa yang berlaku itu bukan angkat suara sebab suruh sidai baju ke apa. Ini memang betul-betul bertengkar. Sebab dalam hadis ini menceritakan Abu Bakar menggunakan perkataan harbukuma, perang antara kamu berdua. Dan ini direkodkan dalam hadis. Ini bukan cerita rumus ataupun sensasi. Ya. Ini cerita sebenar yang direkodkan dalam hadis. Sebab memang ada pelajaran, memang ada fiqh dalam hadis ini yang kita kena belajar. Ya. Dan ketika itulah, bila dengar suara Aisyah, alian, tinggi. Ya. Abu Bakar minta izin kepada Nabi SAW untuk masuk. Abu Bakar ketuk pintu, minta izin untuk masuk. Dan bila Abu Bakar masuk, Abu Bakar angkat suara, cari Aisyah. Sebab yang Abu Bakar rasa ketika itu adalah marah kepada Aisyah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah Nabi SAW berada di hadapan, di tengah-tengah antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Aisyah. Macam mana Abu Bakar nak angkat suara? Angkat suara nak marah anak dia, mencari Aisyah. Ya binatu Rumman. Wahai anak Rumman. Abu Bakar bila marah, antara uslub zaman itu mereka gunakan, bila marah ni dia ada guna perkataan lain sikit. Bila marah kepada Aisyah, dia akan cakap wahai anak Rumman. Dia tak cakap anak dia. Sebab dia marah lah. Dia tak panggil Aisyah. Abu Bakar sedang marah kepada Aisyah sebab angkat suara kepada Nabi SAW. Tapi Nabi SAW berada di tengah-tengah antara Abu Bakar dan Aisyah. Apa yang Abu Bakar nak buat? Kalau dia angkat suara, kalau dia berwajah kusam, marah, di hadapan dia, yang tengok wajah dia, yang dengar suara dia adalah Nabi SAW. Abu Bakar nak buat apa? Dia terperangkap dalam cerita ni. Sedangkan dia target Aisyah. Apa yang berlaku adalah Nabi SAW tak cakap apa, Nabi duduk je dekat situ. Nabi lindung Aisyah. Hinggalah Abu Bakar keluar. Abu Bakar sampai dia keluar daripada rumah tu, Nabi SAW masih berada di antara dia dengan Aisyah yang dia nak marah tadi. Dan ketika Abu Bakar keluar, tengok Nabi SAW, apa yang Nabi sebut kepada Aisyah? Ru'aitini anqadtuki minar rajul. Tengok, nampak tak macam mana aku lindung engkau daripada lelaki itu? Masya Allah. Saya tak tahu macam mana nak respon kepada hadis ini. Sebab Nabi SAW baru saja bertengkar dengan Aisyah. Sebab itu perkataan yang digunakan oleh Abu Bakar Siddiq. Suara Aisyah tu tinggi ke atas suaminya, yang suaminya itu adalah Rasulullah SAW. Kita boleh bayangkan. Sebab ada ayat Quran dalam surah Al-Hujurat. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Ini adalah satu larangan syar'i. Jangan angkat suara lebih tinggi daripada Rasulullah SAW. Ini arahan syar'i. Tapi apa yang berlaku? Aisyah angkat suara lebih tinggi daripada Nabi SAW dan mereka sedang bertengkar satu benda yang kita tak tahulah apa dia. Macam mana? Macam mana kita nak baca hadis ni? Kalau bukan ini memberi satu isyarat kepada kita semua. Bukanlah maksudnya membenarkan mana-mana orang, baik isteri ataupun suami, mengasari bertengkar, bukan menghalalkan benda tu. Tapi supaya pertama sekali kita kena terima realiti. Walaupun suami kamu adalah Rasulullah SAW, itu tidak dapat menghalang masalah-masalah dalam rumah tangga. Perselisihan faham. Pertengkaran. Itu adalah fitrah dalam rumah tangga. Untuk kita terima dulu benda itu akan berlaku. Sebab masalah hari ini, bila penceraian semakin dahsyat, saya tak tahu macam mana nak menyimpulkan isu penceraian di Malaysia. Sebab nisbahnya sekarang berapa saya tak ingat dah. Tapi dia punya rate tu luar biasa menaik nak dibandingkan dengan 10-20 tahun yang lalu. Dan itu menakutkan. Saya ingatkan last data COVID sebenarnya. Data waktu COVID penceraian tu dahsyat. Sebab berlaku domestic violence, kekerasan rumah tangga dan sebagainya sepanjang COVID, PKP. Saya ingatkan data tu akan mereda sikit lah. Tapi bila baca balik, lah,
Dia macam stagnan. Macam semakin rancak pula orang bercerai. Dan kesannya pula nanti adalah orang tak mau berkahwin pula. Dan saya ingat kalau tuan-tuan ada anak perempuan, bahkan ada anak lelaki sama je. Masing-masing ini data, ini bukan cerita-cerita yang dengar dekat telinga ke apa. Ini adalah data sebenar. Memang kadar pernikahan semakin rendah dan kadar perceraian semakin tinggi. Dan ini pelik. Puncanya apa? Kalau bukan barangkali sebab diminda anak-anak muda yang nak menikah ni, dia mengharapkan dia dapat pasangan yang paling sempurna sekali dan dia tak boleh terima dia akan bergaduh dengan pasangan di satu masa nanti, maka dia kena cari yang betul-betul sempurna berdasarkan movie-movie, drama-drama dan juga novel-novel cinta yang dia baca. Kalau dia baca novel cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan tahu Nabi sayang Aisyah, Nabi cinta Aisyah, tapi tidak menghalang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada asam garam pergaduhan, asam garam pertengkaran dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan samakanlah Nabi bergaduh dengan Aisyah dengan kita gaduh dengan pasangan kita kan. Ya. Nabi bertengkar dengan Aisyah tu, tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali, semua hadis yang saya baca tentang masalah rumah tangga Nabi, Nabi konsisten sebagai pihak yang akan meredakan masalah tu. Tengok dalam kes ini, ya Nabi bertengkar dengan Aisyah, tapi suara siapa yang naik? Suara Aisyah, bukan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita ada berlaku begitu dalam rumah tangga kita, barangkali sebagai suami lah, yang biasanya lebih dominan ni, kita akan sangka kita lah yang akan angkat suara. Kita lah yang akan buat tindakan yang lebih, kalau suara kamu tinggi, suara aku lebih kuat lagi daripada kamu. Kalau kamu baling pinggan, aku boleh baling peti ais. Kita akan rasa kita dominan dan kita akan lawan pasangan kita. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlaku? Bila Abu Bakar masuk rumah itu, Nabi berada di antara Abu Bakar dan Aisyah. Nabi lindung Aisyah. Hal rumah tangga ni biar adalah rumah tangga kita saja. Bahkan Abu Bakar pun tak tahu apa cerita. Dan bagaimana hari ini disebabkan media sosial, ini pun satu benda yang menyedihkan. Dahlah kita letakkan harapan yang luar biasa kepada pasangan. Kita nak pasangan itu sekian. Sama suami ke isteri di zaman moden ini. Dan pula bila berlaku masalah, dia confess dekat media sosial. Dia buat, jadikan itu konten. Ini realiti. Saya dulu bila sebut benda ni, saya sekadar sebut sebagai satu contoh. Tapi sekarang bila sebut perkataan tu, itu realiti. Tuan-tuan boleh jumpa sendiri dekat media sosial. Di TikTok yang kita seret phone kita tiap hari tu kan. Boleh jumpa banyak sangat konten orang cerita masalah rumah tangga dekat media sosial. Yang tonton video itu puluhan ribu kalau bukan ratus ribu orang. Sedangkan kes itu adalah antara dia dengan pasangan dia. Dua orang punya masalah. Dan dia telah melibatkan puluhan ribu orang. Dan semua orang pun akan berikan cadangan. Macam biasa. Semua orang akan berikan cadangan. Engkau buatlah itu, engkau buatlah ini. Nanti akan ada geng. Akan ada jadi geng pula. Geng suami. Geng yang pro isteri. Akhirnya bergaduh. Kan? Dulu biasanya kes-kes rumah tangga ni melibatkan artis-artis saja. Sebab mereka terkenal. Maka orang cover cerita dia dekat media. Sekarang siapa saja yang keluarganya berantakan, dia boleh report dekat media sosial. Dia akan cari geng dia dekat media sosial untuk membela dia ke atas pasangan dia. Ini menyedihkan. Sedangkan Nabi SAW, saya tak jumpa walau satu pun kes rumah tangga Nabi SAW, saya tak jumpa ceritanya apa. Kecuali apa yang Quran beritahulah, ada satu cerita. Yang Quran respons, cerita detail apa yang berlaku. Ada satu. Tapi yang lain entah, tak tahu. Dia telah menjadi rahsia rumah tangga Nabi SAW. Dan Nabi menjadi orang yang meredakan masalah itu daripada semakin marah. Dan tengok apa yang Nabi sebut kepada Aisyah. Bahkan Nabi sempat berjenaka dengan Aisyah. Nampak tak macam mana aku lindung engkau daripada lelaki itu? Lelaki itu siapa? Abu Bakar. Nabi sengaja menggunakan perkataan itu supaya Aisyah nampak yang Nabi SAW sedang geng Aisyah pada ketika ini. Luar biasa. Ini adalah model pasangan yang luar biasa. Tidak menafikan masalah itu akan berlaku, tapi dalam masa yang sama, bila ia berlaku, macam mana nak uruskan? Dan Nabi telah tunjukkan cara menguruskan konflik dengan cara yang paling cemerlang sekali. Sebab tu kita kena baca novel cinta rumah tangga Nabi ini. Saya harap ada satu buku khas. Kadang menceritakan cinta, asam garam cinta dalam rumah tangga Nabi SAW. Dan kita harap anak-anak kita baca. Kita harap generasi baru baca buku ini sebelum mereka menikah. Bukan baca novel yang tak apa-apa. Bukan tengok drama yang memberikan
toksik, menjadi toksik kepada rumah tangga itu sendiri satu masa nanti. Okay? Dah 7.20 ni. 10 minit lagi boleh ke? Boleh? Bagi masa sikit. Subuh makin lewat ni kan. Cerita kedua lah. Kalau boleh kita cukupkan cerita kita. Banyak hadis ni sepatutnya, tapi kita baca lah apa yang kita sempat. Cerita kedua. Cerita ni lebih letih sikit nak baca. Sebab dia melibatkan seorang lagi isteri lain. Okay? Dalam kalangan isteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia macam ada, dipanggil apa, blok dia lah. Blok Aisyah. Dan blok kedua adalah blok Zainab binti Jahash, blok Ummu Salamah. Dia ada dua tim. Okay? Dan satu hari, Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash, nanti kita sampai ke cerita dia, ada banyak cerita-cerita kontroversi juga. Okay? Satu hari Zainab binti Jahash memberikan makanan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketika itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada di rumah Aisyah. Biasalah kan berikan makanan kepada pasangan gitu kan. Dalam kes poligami lah kan. Dan Zainab binti Jahash berikan makanan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu bekas. Okay. Dan ketika makanan itu sampai ke rumah itu, yang sambut adalah Aisyah. Makanan itu dibawa oleh hamba kepada Zainab binti Jahash. Dan hamba itu menyaksikan apa yang berlaku ini. Dan apa yang berlaku ni agak dahsyat. Apa yang berlaku? Okay. Mana dia? Mana dia? Okey. Fadarabatil lati Nabi sallallahu alaihi wasallam, okey, baitha yad al-khadim fasaqatat as-suhfa fanfalaqat. Ini dia. Ketika makanan itu sampai ke rumah ini, Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Dan apa dia buat? Dia telah panggil apa? Saya tak tahu bahasa apa yang paling murni sekali. Dia telah menyebabkanlah, senang. Aisyah telah lakukan sesuatu. Tuan-tuan boleh tafsirkan sendiri apa dia. Yang menyebabkan makanan tu jatuh tumpah ke lantai. Semua dengan pinggan-pinggan tu sekali. Cemburu. Aisyah. Dan ketika makanan itu jatuh, Nabi SAW kutip makanan tu untuk Nabi makan. Sebab ini hadiah daripada isteri Nabi SAW. Dalam masa yang sama, Nabi sebut kepada Aisyah, pinggan ni kamu kena ganti. Nabi sebut kepada Aisyah, okey, makan. Kutip makanan tu. Tapi pinggan ni kena ganti ya. Dan Nabi sebut kepada hamba yang utuskan makanan itu, gharat ummukum. Ibu kamu ni telah cemburu. Nabi sendiri sebut. Saya ringkaskan ini, ada panjang juga, tapi saya ringkaskan untuk masa yang kita ada. Okay? Pelajaran daripada cerita ni. Ini bukan senang ni kalau kita nak bandingkan dengan zaman sekarang. Boleh bayangkan orang datang rumah kita bawa makanan. Dan orang itu, kita kena bayangkan, dia hantar makanan kepada Aisyah. Aisyah ini adalah ummi. Ibu kepada khadam itu sendiri. Dan ummahatul mu'minin. Semua yang beriman, itu adalah ibunya. Aisyah. Mesti kita ada satu jangkaan. Aisyah ni hebat, Aisyah ni agung. Tiba-tiba nampak depan mata Aisyah, tonggengkan pinggan itu, sehingga dia jatuh ke lantai. Apa perasaan? Pening kepala nak respon kepada cerita ni. Dan ini diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Ini hadis sahih. Bukan untuk mengaibkan. Barangkali ya cerita tu mungkin sensitif sikit, aib sikit. Tapi bila ia direkodkan, ia didatangkan dengan tujuan supaya kita belajar daripada cerita ni. Kalau cerita ni betul-betul aib, tak payah riwayat terus. Tapi ada. Apa yang berlaku? Apa yang nak diceritakan dalam cerita ni? Sama juga. Imam Nawawi akan cerita benda yang sama. Ghirah, cemburu itu diakui sendiri oleh Nabi SAW. Ibu kamu cemburu. Dan cemburu itu tak salah. Yang salah adalah tindakan itu. Ini yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi tak marah sifat cemburu. Tapi yang Nabi marah apa? Pinggan tu kena ganti. Itu penting hadis ni. Ini banyak fiqh punya pelajaran daripada hadis ni. Sifat cemburu mana-mana orang tak salah. Perasaan manusia tak boleh disalahkan. Tapi kalau perasaan itu membawa kepada tindakan yang menzalimi orang lain, kena ganti. Sekarang ni Aisyah kena ganti pinggan Zainab binti Jahash. Tapi cemburu Aisyah tu apa kita boleh buat? Apa Nabi SAW boleh buat? Cemburu adalah cemburu. Gharat ummukum. Dan Nabi kena tenangkan khadam tadi, yang hantar makanan kepada Nabi SAW. Dan disaksikan benda ini depan mata dia. Dan cara Nabi tenangkan apa? Ini semuanya cemburu. Aisyah tidak marah kepada kamu. Aisyah tidak ingin menyakiti Zainab binti Jahash. Ini adalah penyakit cemburu.
Dan ia boleh berlaku kepada sesiapa termasuk Aisyah. InsyaAllah saya tak tahu macam mana kita boleh membiarkan hadis ini begitu saja dan kita tak ambil sebagai pelajaran besar untuk kehidupan berkeluarga kita. Kalau itu boleh berlaku kepada Aisyah. Dan kalau itu berlaku dalam rumah tangga kita, ini masalah kita. Kadang-kadang kita gagal mengasingkan emosi dengan apa yang sepatutnya dihukum. Perasaan marah kepada, mungkin kita ada perasaan marah kepada pasangan kita, marah-marah lah. Itu realiti. Jangan tutup emosi pasangan kita. Jangan tutup emosi mana-mana manusia pun. Emosi adalah emosi. Fitrah. Marah ke, sedih ke, cemburu ke, geram ke, itu boleh berlaku kepada sesiapa. Tapi jangan kalau sampai tahap ia diterjemahkan dengan tindakan yang salah, memang kena dihukum. Kan? Anak kita, dia apa? Dia geram macam mana pun, cemburu macam mana, dengki macam mana pun sama adik-beradik, itu perasaan. Kita sendiri pun, kita sendiri pun saya tahu sebagai ayah ni, ada anak-anak favourite kita kan. Ada anak yang kita lebih suka pada anak lain, itu perasaan. Tapi keadilan adalah keadilan. Kena berikan hak sama. Semua orang kena dapat akses yang sama kepada pendidikan, akses yang sama kepada makanan. Jangan sampai rasa kita ni suka pada anak tertentu itu menyebabkan kita melebihkan anak tertentu daripada anak yang lain. Perasaan tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan sampai kita tak adil. Ini pelajaran paling besar pagi ni. Dan saya rasa tak sangka dua hadis itu saja sempat kita tengok. Pagi ni ada banyak lagi yang saya rasa kalau kita tinggalkan tu rugilah. Saya ingat kita pun slow-slow okey kuliah kita. Kita pelan-pelan lah baca hadis-hadis ini supaya kita dapat pelajaran penuh. Tak nak ketinggalan, rugi. Sebab inilah masanya nak tengok hadis-hadis ini. Mungkin dalam ruang lain tak sempat kan tengok hadis-hadis yang agak terpencil daripada perhatian kerana ia menceritakan sudut-sudut yang agak payah untuk disentuh dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja saya rasa untuk pagi ini. Mudah-mudahan pelajaran paling besarnya adalah kena bersedia menerima realiti dulu. Kalau itu realiti rumah tangga Nabi dan tidak ada masalah untuk kita faham, kehidupan kita pun akan macam tu. Bahkan barangkali lebih teruk daripada tu. Sebab kita, siapalah kita nak banding dengan Aisyah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita terima realiti dulu, barulah kita nak belajar management, skill management, menguruskan masalah-masalah rumah tangga ni. Dan kita akan belajar sama juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa itu saja. Ada soalan yang boleh diraikan pagi ni? Sila je. Saya tak dengar. Okey. Okey.
Baik, terima kasih Haji. Yang pertama saya setuju dengan Haji dari sudut memuliakan mana-mana sahabat dan sahabiat. Saya setuju 100%. Yang kedua yang saya tidak setuju adalah mungkin bab bab merahsiakan cerita-cerita daripada sirah dengan tujuan untuk memuliakan sirah, memuliakan mana-mana sahabat. Dia ada dua perkara. Bila disebut tadi Aisyah itu agung, hebat, dan janganlah kita burukkan dia. Saya setuju 100%. Jangan burukkan mana-mana sahabat. Bahkan Nabi larang dalam hadis kan. Nabi melarang mana-mana orang mencerca sahabat. Dan saya setuju 100%. Yang saya tak setuju dengan Haji, mungkin kita bersedia untuk menerima perbezaan-perbezaan antara kita juga, adalah dengan cara merahsiakan ataupun melimitkan ataupun meminimumkan cerita-cerita yang nampak negatif. Kita baca tentang konflik rumah tangga Nabi SAW, negatif. Dan oleh kerana kita cinta mereka, maka kita kena tutup semua cerita ni, jangan cerita. Yang itu yang saya tidak bersetuju dengan Haji. Kenapa? Sebab yang pertama, cerita itu tidak sedikit. Cerita itu banyak. Dan bukan cerita terpencil. Bahkan saya akan berani cakap, satu Madinah tahu cerita ni. Sebab ada satu hadis khas menceritakan isu rumah tangga Nabi SAW sampai tahap satu Madinah tahu. Sampai bergegar Madinah dengan cerita ni. Dan untuk menjenamakan sebagai siapa-siapa yang menceritakan cerita-cerita negatif ini, menandakan kita seakan-akan macam tak hormati sahabat, menandakan kita seakan-akan membongkar aib mereka. Saya rasa itu agak berbahaya kerana kita akan meletakkan label itu kepada ramai orang. Contoh mana saya dapat cerita ni? Kalau bukan daripada periwayatan, bila sebut hadis kena faham hadis ini, bila sampai pada kita secara sahih, marfu' daripada Nabi SAW, dia ada sanad yang panjang tu. Bila sanad itu sahih panjang sampai kita, dia bukan seorang dua orang saja tahu. Ia diketahui oleh majoriti periwayat hadis sepanjang zaman. Dan mereka meriwayat pada kita. Kalaulah ada satu arahan syar'i dengan maksud, jangan saya baca cerita aib ni sebab dia akan memburukkan, sepatutnya mereka dah mulakan dulu dah. Sepatutnya para periwayat hadis ni dah mulakan dulu. Sebelum kita mula. Sepatutnya mereka dulu rahsiakan cerita ni. Tapi mereka tak rahsiakan. Dan sebab yang boleh saya tambah lagi adalah kerana memang saya setuju dengan ramai para ulama yang mengatakan, yang mensyarahkan cerita-cerita ini, dan mereka menemui banyak sangat hikmah untuk kita semua. Macam yang saya sebutkan tadi. Sebab kehadiran Nabi SAW dan para sahabiat, para ummahatul mukminin ini adalah untuk didik kita. Saya rasa kalau pendidik itu, dia tak ada cerita yang sama yang kita lalui, saya rasa saya tak boleh belajar. Dengan masuk contoh, kalau kamu nak ajar aku tentang kena bersabar, kamu sendiri tak pernah lalui masalah tu, kamu tak boleh jadi guru yang baik kepada aku. Tapi Nabi SAW melalui segala masalah yang kita ada, tapi dia punya intensitinya lain lah. Contoh kan, rumah tangga Nabi tu ada masalah juga. Tapi tak samalah macam kita. Bergaduh Nabi tu tak sama macam kita. Dia punya level dia. Tapi tetap dalam satu skop yang sama. Perselisihan faham. Pertengkaran. Kita boleh label dengan label yang sama. Tapi lainlah dia punya standard dia kan. Kalau Nabi tak lalui benda tu, dia susah untuk kita betul-betul belajar daripada apa yang Nabi cakap. Dan bila Nabi sendiri berselisih faham, dan Nabi ajar kita tentang sabar, kita nampak macam mana Nabi bersabar dengan pasangan Nabi. Itu lebih berkesan. Sebab saya rasa saya kena sebut benda ni, sebab saya faham ini agak kontroversi, dan itu adalah stand yang saya ambil, dan saya minta maaf kalau itu tidak dipersetujui oleh mana-mana orang. Saya orang tengah lah yang cuba menyampaikan kisah-kisah dalam sirah, dalam rangkuman khazanah hadis yang sampai kepada kita. Dan itu saya punya stand, yang saya bukan letak stand itu secara saya peribadi,
Saya ambil stand itu setelah melihat para ulama pun meletakkan stand yang sama. Para ulama sendiri meriwayatkan dan mensyarahkan cerita untuk kita. Dan saya yakin tidak ada seorang pun dalam ruang ini, dan mudah-mudahan termasuk saya sendiri, yang tujuannya adalah untuk sebarkan aib. Tujuan kita sama saja. Maksud saya, mudah-mudahan sejak daripada awal sampai ke akhirnya, kita cerita begini kerana kita nak belajar. Dan bila kita belajar, saya harap hala manfaat kebaikannya akan kembali kepada mereka yang berada dalam cerita ni sendiri. Aisyah akan terus dapat pahala sebab dia mengajarkan kita cerita ni. Sebab Aisyah yang riwayat. Kalau Aisyah tak riwayat hadis ini, tak cerita pada kita, pelajarannya tak sampai. Dan bila Aisyah riwayat, kita pula cerita lagi sama kita, dan kita ambil pelajaran, pahala ini akan kembali kepada Aisyah juga, bukan pada orang lain. Sebab dia yang ceritakan pada kita. Allahuakbar, saya rasa itu yang saya boleh respon. Tak ada masalah kalau sesiapa meletakkan standard yang berbeza, jangan cerita, silakan teruskan dengan cara itu. Tapi ini prinsip yang kita boleh berbeza lah. Mudah-mudahan kita yang sama tu adalah kita sama-sama nak cintai dan ambil pelajaran daripada kehidupan manusia terbaik ini, insyaAllah. Ada lagi? Hmm. Yep. Yeah. Betul. Yeah. Protektif. Yeah. 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 Masih aja. Baik. Okey, ada lagi? Masih banyak aja. Jangan panas sangat pagi ni. Tak apa, saya rasa antara budaya ilmu yang seronok tu adalah bila kita tahulah tak semua benda kita boleh setuju sama kan. Sila je. Ada. Okey. Santun. Ya. Betul. Ya. Betul. Oh, faham. Okey. Budaya berbeza. Okay, maksudnya betul? Saya setuju. Bahkan sebenarnya ada satu hadis khas Umar Al-Khattab sebut, budaya perempuan dekat Mekah berbeza dengan budaya perempuan dekat Madinah. Maksudnya Mekah Madinah pun beza, apatah lagi Arab dengan orang Melayu. Sebab itulah kot Palestin itu untuk orang Arab kan. Kalau orang Melayu yang pertahankan, saya rasa lain sikit lah. Kita silakan masuk kan. Kita santun orangnya. Tak apa, itu antara benda yang seronok pagi ni adalah itu. Saya rasa antara yang seronok dalam kuliah-kuliah ilmu ni adalah kita saling bertukar pandangan, bertukar maklumat juga. Sebab saya tak rasa saya ni maha guru ke apa lah. Tuan-tuan pun kena saling sampaikan maklumat yang tuan-tuan ada pada saya juga. Terima kasih atas perhatian. Masa dah lewat betul ni 7.40. InsyaAllah kita bulan depan kita akan seimbangkan macam yang Haji sebut tadi kan, kita seimbangkan cerita Aisyah radhiyallahu anha. Kita akan ceritakan bab-bab
keutamaan, fadail, kelebihan Aisyah radhiyallahu anha, dan kita akan tengok bagaimana Aisyah ni bahkan nak banding dengan sebilangan sahabat yang kita sebut sebagai ulama macam Abu Hurairah. Aisyah pernah betulkan kesilapan Abu Hurairah. Ini kita akan tengok sudut luar biasa Aisyah radhiyallahu anha pada bulan depan insya-Allah. Kalau ada kuliah lagi Ramadan belum ni kan. Okey, itu saja. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.